Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Ayat merujuk kepada beberapa ayat sebelum ini yang menyatakan adab. Adab ini bila dipelihara, maka akan terpelihara kehormatan saudara kita, mukminin dan mukminat. Adab masuk rumah, kemudiannya dia nyatakan dahulu adab masuk rumah, jangan masuk rumah Nabi dan rumah-rumah orang mukmin juga termasuk kecuali setelah mendapat izin, seperti izin kerana dijemput untuk makan di rumah mereka. Kemudiannya dinyatakan pulanglah segera bila selesai makan, jangan lagi berbual-bual, dan apabila meminta sesuatu barang dalam rumah, mintalah di sebalik tabir, yakni apabila meminta dengan para isteri Nabi, ini lebih suci hati kamu dan kepada hati mereka. Ini adab namanya. Melanggar adab ini nanti akan melahirkan beberapa perkara yang mengganggu, disifatkan mengganggu kehormatan orang lain. Bila masuk dalam rumah, hendaklah pelihara, jangan didedahkan sesuatu yang ada dalam rumah, sama ada aurat orang perempuan, barang-barang dalam rumah kepada orang luar, kerana ini rahsia dalam rumah seseorang. Oleh yang demikian, ayat tidak melarang terus daripada memasuki rumah kepunyaan orang lain, tapi memelihara adab kerana boleh menyakiti orang lain, boleh menyakiti orang yang kita lawati mereka. Inilah ayatnya menyatakan sesiapa yang menyakiti orang mukmin, mukminat, mukmin laki-laki dan perempuan dengan suatu kesalahan yang mereka tidak usaha pun. Mereka, apa salahnya mereka memiliki barang-barang yang ada dalam rumah, barang-barang itu sederhana, tetapi bila orang lihat dia punya pergi cakap keluar lebih daripada, misalnya lah, lebih daripada apa yang sebenarnya, atau mereka cakap itu yang sebenar tapi mengaibkan ampunya rumah, tuan rumah, ini perkara yang bukan mereka usaha. Sesiapa yang mereka melakukan begitu, mereka sebenarnya telah memikul satu kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Ayat penutupnya. Kemudiannya ayat berikutnya bercakap pulanya pasal hal para isteri Nabi dan wanita mukmin, iaitu mengenai masalah hijab. Orang perempuan, isteri-isteri Nabi, apabila mereka keluar daripada rumah, mereka tertakluk kepada orang ramai, mata orang ramai yang menyaksikan mereka ini, jika mereka melihat aurat yang tidak ditutup umpamanya, seolah-olah barang yang selama ini disimpan terdedah kepada umum. Satu hukum khas dinyatakan di dalam ayat yang kita akan baca ini. Sebelum daripada kita bercakap pasal ayat ini, masalah hijab, masalah aurat laki-laki dan antara laki-laki dan perempuan ini ada beberapa fasa, ada beberapa tahap. Tahap yang pertama iaitulah dalam surah Al-A'raf, kalau tak salahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai bani Adam, manusia, kami telah turun pada kamu pakaian yang boleh menutupkan kemaluan kamu, kemaluan hadapan dan belakang. Ini pada peringkat awalnya. Ini namanya aurat mughallazah, aurat yang sangat tebal, sangat dikadaki supaya ditutupkan. Yang pertama. Kemudian turun pula ayat yang kedua. Ayat yang kedua di dalam surah An-Nur. Di dalam surah An-Nur, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ayat ini menyuruh supaya kaum wanita tutup aurat mereka, dan perhiasan-perhiasan juga jangan didedahkan kepada umum kecuali ma zahara minha. Ma zahara minha ini setengah ulama menyatakan ma zahara minha muka yang zahirnya saja. Muka pun dikira perhiasan juga, sebab banyak perhiasan berada pada muka. Mana kecantikan seorang itu pun dapat dilihat pada muka, mesti ditutup. Yang lain-lain muka boleh dibuka. Menurut tafsiran Ibn Abbas, setengah ulama pula menyatakan juga seluruh badan wanita ini aurat yang tak boleh dibuka, hatta muka dan tangan sekalipun. Tak apalah kita kata mazhab Ibn Abbas kata macam itulah. Tapi sebenarnya penutupan aurat ini negara-negara Arab terbagi dua. Kita ambil Arab dululah. Kebanyakan sebilangan besar negara Arab termasuk Pakistan, India, Afghanistan tutup seluruh badan. Masuklah Mekah, Madinah. Hanya Mesir saja. Mesir kita dapati orang perempuannya menutup seluruh badan kecuali muka dan tangan. Lain-lain ditutup. Negeri-negeri lain, negeri-negeri Teluk dan negeri Mekah, Madinah, seluruh badan kecuali mata saja untuk buat berjalan. Yang lain ditutup semua sekali. Itu dia. Jadi tafsiran ayat dalam surah An-Nur. Juga ayat yang kita baca ini juga menyatakan tentang aurat juga. Jadi ada setengah ulama menyatakan tiga tahap masalah penutupan aurat ni. Pertama aurat mughallazah, iaitu kemaluan hadapan dan belakang. Satu. Kemudian tahap yang kedua menutup seluruh badan, ataupun menutup seluruh badan kecuali muka dan tangan. Setengah ulama menyatakan pula tahap yang ketiga pula menutup seluruh badan kecuali mata sahaja ketika darurah. Seluruh badan ditutup kecuali mata, kaki, tangan tutup. Ayat yang kita baca ini tahap tiga ni tutup seluruh badan. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika, katakanlah kepada isterimu dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan anak-anak perempuanmu, anak-anak perempuan nabi. Wanisa'il mu'minin dan bukan anak perempuan, wanisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman. Semua wanita lah, tak kira keluarga Nabi, isteri Nabi ataupun anak-anak Nabi, anak-anak perempuannya, malah semua seluruh isteri orang mukmin. Mereka disuruh yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Jalabib jamak pada jilbab. Jilbab ini satu pakaian besar dan labuh. Bila dipakai oleh seorang wanita, dia menutup seluruh badannya. Dipakainya pada lapisan luar, di sebelah dalam pakaian biasa. Kemudian satu lagi pakaian namanya jilbab. Nama dia jilbab, jamaknya jalabi. Jilbab ni baju besar. Dia tak ada fashion apa-apa sajalah, tak ada fashion. Ada hak fashion tu dia ada bunga-bunga lagi, dia ada mengelik-ngelik lagi, punanya dia ada tak ada namanya jilbab.
Jadi Nabi ayat menyuruh supaya waktu nak keluar daripada rumah pakailah jilbab. Maknanya pakaian dalam tu baik. Pakaian yang di luar sekali nama jilbab, dia menutup seluruh badannya kecuali mata. Suruhlah mereka, firman Allah, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Sama ada ayat ni, setengah ulama menyatakan ayat ni ayat menutup seluruh badan ini ditafsirkan pula oleh ulama berbagai-bagai. Banyak pandangan yang disebutnya yang mentafsirkan ini. Sama ada menutup, wanita wajib tutup seluruh badannya kecuali mata, ataupun mereka wajib menutup seluruh badan kecuali muka. Lebih luas sikit lah tadi, kecuali mata, kecuali muka dan tapak tangan. Tapak tangan ni maknanya bukan tangan, tapak ni saja. Kaffai, al-wajhu wal kaffai, tapak tangan. Maknanya bila nak tutup tapak tangan saja, tapak tangan saja yang terbuka, tapak. Tapi di belakang tapak tangan ni maknanya kena tutup juga, kena tutup. Jadi artinya tutup seluruh badan lah, kecuali muka menurut tafsiran Ibn Abbas. Tapi orang nak bercakapnya supaya lebih halus lagi, muka dan tapak tangan, al-wajhu wal kaffain, muka dan tapak tangan. Setengah ulama pulanya menyatakan kaki boleh dibuka dengan tujuan nak berjalan susah kan nak tutup kaki lagi. Muka pun muka, tapi kaki yang berjalannya. Jadi kalau begitu, bagi memudahkannya, Ibn Abbas menyatakan muka dan tapak tangan boleh dibuka. Setengah ulama menyatakan kaki juga boleh dibuka. Dia tidak termasuk dalam aurat yang wajib ditutup. Jadi hasilnya dua kumpulan ulama, nampaknya jumhur ulama, pandangan kebanyakan ulama, wanita ni kena ditutup seluruh badan. Terutama sekali ketika mau berjalan, pakai jilbab, pakailah jilbab. Jilbab ini menutup sampai muka pun kecuali mata sahaja. Kita lihat orang Arab dari Teluk ni, Arab Teluk, dia ada satu pakaian, dia tutup seluruh badan, mata saja kita nampak dia, muka dia tutup. Tapi orang di sebelah sini pun ada juga yang menutup seluruh badan, apa muka pun tutup. Tapi nampaknya mereka lebih cenderung untuk membuka muka. Tak apalah, kalau mazhab Ibn Abbas katanya boleh bukalah, kita nak pakai mazhab Ibn Abbas sebenarnya umpamanya. Tapi majoriti ulama, kebanyakan ulama tutup juga muka. Tutup muka, tangan, kaki tutup, mata sahaja. Ayat ni nyatakan suruhlah isteri-isteri kamu, qul azwajika wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan isteri orang mukmin semuanya. Tak bolehlah pula kita nak kata ayat ni khusus pada para isteri Nabi dan anak perempuannya sahaja, sebab nisa'il mu'minin meliputi semua orang. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka melabuhkan pakaiannya. Melabuhkan pakaian ini maknanya pakaian jilbab itu memang sudah labuh dan sudah besar. Jangan pula ketika berjalan kain tu diangkat, pakaian jilbab ini diangkat ataupun dibuka bagi menampakkan perhiasan. Jangan. Yudnina alaihinna, labuhkan pakaian mereka, pakaian jilbab. Zalika adna an yu'rafna, demikian, cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai orang perempuan yang baik-baik. Jadi jika dilihat di mana-mana saja perempuan yang memakai pakaian jilbab seumpama ini, mereka labuhkan pakaian, orang katalah ini keluarga orang yang dihormati, keluarga yang baik ni, dilihat pada pakaian. Ulama tafsir menyebutkan pada ketika itu wanita fusaq, orang fasik di kalangan di Madinah, boleh dikenal kalau mereka ini tidak pakai jilbab, mereka pakai tutup aurat, tapi bukan jilbab, boleh terbuka di sana sini, ini bukan orang baik ni, ini orang fasik. Dikatakan begitu di Madinah, terutama sekali pada waktu malam mereka tidak memakai pakaian menutup aurat yang lengkap. Zalika adna an yu'rafna, itu adalah lebih
sesuai untuk mereka dikenali sebagai perempuan-perempuan yang baik. Fala yu'zaina, maka kerana itu mereka tidak diganggu lagi, kerana ini difahamkan anak-anak, sama ada anak-anak perempuan Nabi, isteri-isteri Nabi ataupun wanita-wanita mukmin. Alasan setengah orang pula yang menyatakan sekarang ini sesuai sebab kemajuan dan gangguan dalam perjalanan, kenderaan dan sebagainya, mengendaki supaya orang perempuan ini memakai pakaian menutup aurat dan mukanya terbuka dengan tujuan memudahkan mereka untuk dikenali, terutama sekali apabila berlaku kemalangan ataupun keadaan-keadaan yang memerlukan mereka mendapat bantuan segera. Jadi kalau begitu pendapat Ibn Abbas itu dikatakan lebih sesuai. Itu alasannya. Tetapi boleh jadi ada cara-cara lain mereka boleh menutup aurat, dan pada waktu kemalangan dan sebagainya, mereka ini boleh dicari jalan untuk mengenal pasti siapa orangnya. Ketika itu dikatakan darurah. Hatta darurah dikatakan juga darurah. Orang perempuan boleh pergi misalnya supaya untuk merawat penyakitnya dengan doktor lelaki, dan pada ketika itu aurat auratnya boleh dibuka dengan alasan darurah. Jadi mengapa tak boleh pakai pakaian yang menutup aurat seperti yang dikehendaki seluruh badannya, dan dikecualikan ketika darurat bolehlah dibuka tempat mana yang perlu dibuka untuk mengenal pasti siapa orangnya. Ada jalannya begitu. Jadi itulah sebabnya maka majoriti ulama pada hari ini menyatakan aurat wanita seluruh badannya kecuali mata saja untuk mereka berjalan. Jadi auratnya aurat di luar rumah. Tapi kalau dalam rumah, kita sebutkan dahulu, auratnya biasa saja. Mereka boleh dedahkan perhiasannya kepada bapa mereka, bapa mertua mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, dan orang yang haram kahwin dengannya. Zalika adna an yu'rafna. Cara demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Fala yu'zaina, dengan sebab itu mereka tidak diganggu lagi. Kalaulah mereka dedah aurat mereka sehingga tempat-tempat yang tak patut dibuka juga untuk orang ramai, pada ketika itu mereka akan diganggu oleh kaum lelaki yang juga tidak beradab. Okey. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah amat pengampun dan amat mengasihani. Ini adalah satu dosa sebenarnya jika dilanggar peraturan-peraturan ini. Namun begitu diperingatkan, Allah Maha Pengampun jika ada mereka yang mendedahkan auratnya, ataupun mereka ini pada suatu ketika dahulu tidak menutup aurat dengan sopan, dengan sempurna, kemudian mereka bertaubat, taubat mereka diampun oleh Allah, kerana Allah Maha Pengampun lagi amat mengasihani. Jadi kesimpulannya, aurat ini sama ada dua tahap penutupannya dalam hukum, ataupun dua tahap, tiga ataupun dua tahap. Itu pandangan-pandangan ulama yang berbeza antara satu dengan lain. Tapi pada tahap yang pertama, menutup aurat yang keras yang disebutkan itu, sebahagian ulama menyatakan itu pada waktu Nabi Adam dulu lagi. Waktu Nabi Adam mula dikeluarkan daripada syurga, dia menjahit pakaian yang diambilnya daripada daun, yang diperbuat daripada daun-daun kayu untuk menutup aurat mughallazah, aurat yang keras. Adapun sejarah manusia selepas kebangkitan Islam, tak ada yang memakai hanya tutup aurat di hadapan dan belakang saja, itu tidak berlaku. Jadi kedudukan ayat itu ada waktunya dan ada proses pemantapan hukum. Dan hukum yang terakhir sekali ialah ayat dalam surah
yang diturunkan di Madinah, iaitu ayat surah An-Nur 30 dan 31 dan ayat 59 di dalam surah Al-Ahzab ini. Itulah dia sebagai kesimpulannya. Kemudian seterusnya ada illam yantahi